Hai, saya Victoria Namringai 71894. Di sini saya akan membentangkan tentang pengenalan dasar industri kreatif negara dan juga ataupun lebih dikenali sebagai DIKN. Industri kreatif walaupun sebuah bidang yang baru muncul, namun ianya mewakili satu bahagian yang penting dalam ekonomi baru yang berpotensi besar dalam menjana pendapatan yang tinggi dan menjadikan ekonomi negara lebih dinamik, di mana penelitian ke atas perkembangan ekonomi global menunjukkan industri kreatif merupakan salah satu sumber yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan juga budaya. Seperti yang kita sedia maklum, DIKN ini amat penting dibincangkan kerana ianya menjadi sebuah panduan kepada pembentukan model. Yang kedua adalah pemetaan industri kreatif, dan juga yang ketiga adalah DIKN dapat mempengaruhi pembentukan dasar industri kreatif negara. Tarifan yang jelas serta dapat diterima akan membantu kita memahami dengan lebih jelas tentang perkembangan industri kreatif di Malaysia secara khasnya dan juga di peringkat global secara amnya. Seperti yang kita tahu, kerajaan Malaysia telah menggariskan definisi industri kreatif dalam konteks Malaysia sebagai penggembelan dan penghasilan kebolehan dan bakat individu atau berkumpulan berasaskan kreativiti, inovasi dan juga teknologi yang menjurus kepada sumber keberhasilan ekonomi dan pendapatan yang tinggi kepada negara, dengan cara memberikan penekanan kepada aspek karya, hak cipta intelek, dan selaras dengan budaya dan juga nilai-nilai murni kepelbagaian kaum di Malaysia. Dengan ini menunjukkan ianya lebih terperinci bahawa Malaysia memberi fokus yang agak seimbang di antara aspek kreativiti dan juga budaya. Dengan kata yang lain, industri kreatif ini merujuk kepada seni untuk ekonomi yang melibatkan individu-individu yang berbakat, pihak korporat dan seterusnya, memberi implikasi kepada negara dari segi pendapatan dan juga imej negara. Sekian sahaja. Saya Kennedy Anak Milau, nombor metrik 70067. Saya akan membentangkan tentang dua isu yang terdapat di dalam dasar industri kreatif negara. Isu yang pertama adalah peluang pekerjaan. Dalam situasi negara yang sedang membangun pada masa ini, peluang pekerjaan sebenarnya dibuka kepada semua rakyat masyarakat, tetapi ada setengah agensi atau syarikat lebih mementingkan dalam membuka peluang pekerjaan kepada pekerja asing dari negara luar. Contohnya, pekerja asing yang sering diambil untuk bekerja di negara ini adalah pekerja dari negara Indonesia, Thailand, Myanmar dan Bangladesh. Hal ini akan menyebabkan kadar pengangguran di negara ini akan meningkat kerana kurang mendapat tempat bagi sesuatu pekerjaan. Setengah syarikat juga lebih mementingkan pekerja asing daripada penduduk tempatan sendiri. Hal ini akan menyebabkan ramai golongan, terutamanya golongan remaja menganggur, dan mungkin dapat menyebabkan pihak kerajaan berhempas pula memberi bantuan kepada mereka yang masih menganggur serta kurang berpendapatan untuk menyara keluarga mereka. Terdapat juga organisasi yang bersikap berat sebelah dalam pengambilan pekerja, terutamanya dalam sektor pembangunan. Sesetengah organisasi berpendapat bahawa pekerja dari negara luar lebih rajin bekerja berbanding dengan penduduk tempatan. Penduduk tempatan juga dianggap memilih pekerjaan kerana pekerjaan yang mungkin dilakukan adalah susah bagi mereka. Hasil daripada tanggapan tersebut, kadar pengangguran dalam kalangan masyarakat terutama dalam golongan remaja meningkat. Kedua ialah
promosi. Berbagai produk yang telah dibuat oleh beberapa agensi atau syarikat terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh mereka, iaitu promosi yang berkurang. Walaupun banyak promosi yang telah dibuat oleh mereka, namun produk yang dipromosi sesebuah syarikat tersebut ataupun agensi tersebut tidak mendapat sambutan daripada masyarakat, dan ini kemungkinan akan menyebabkan produk tersebut tidak dikenali atau tidak mendapat sambutan daripada masyarakat di negara ini. Produk yang dipromosi tidak mendapat sambutan yang tinggi, dan ini dapat menjejaskan ekonomi sesebuah organisasi ataupun sesebuah syarikat di negara ini. Promosi merupakan sesuatu elemen yang penting dalam memperkenalkan sesuatu produk yang dihasilkan oleh sebuah organisasi ataupun syarikat kepada masyarakat agar dapat menarik minat mereka. Oleh sebab itu, mempromosikan sesuatu produk amatlah penting agar setiap pembaharuan yang dilakukan akan dapat mendapat sambutan yang tinggi oleh masyarakat di negara ini. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Setiwa Panggai 71704. Pada hari ini saya akan membentangkan isu yang berkaitan dengan pembangunan model insan merujuk kepada dasar industri kreatif negara. Dalam pembangunan model insan, antara isu yang diketengahkan adalah kurang penerapan daripada organisasi industri seni, media dan hiburan kepada belia untuk pencarian bakat-bakat baru. Kedua adalah ketidakrasionalan pihak organisasi dalam penyerapan belia di industri seni, media dan hiburan. Ketiga adalah memberikan kesan yang mendalam terhadap belia jika tawaran untuk bekerja dalam industri seni ditolak ataupun tidak diterima. Bagi isu yang kedua yang akan dikupas dalam dasar industri kreatif negara adalah berkenaan dengan teknologi. Dalam dasar industri kreatif negara, pembangunan dari segi teknologi kita amatlah jauh ketinggalan berbanding dengan negara lain yang sedang maju dalam dunia teknologi. Antara negara yang maju dalam teknologi adalah seperti negara China, negara Korea dan negara Jepun. Kepakaran mereka dalam mencipta sesuatu benda yang baru amatlah mudah dan cepat, sehingga dapat memajukan negara mereka dengan menggunakan teknologi yang mereka cipta. Jika dibandingkan dengan negara kita, amatlah lambat dalam pemprosesan idea dan pembuatan, serta negara kita hanya mampu meniru hasil ciptaan teknologi negara-negara lain yang sedang maju. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berikut adalah cadangan program. Salam sejahtera, nama saya Junendri, nomor matriks 70004. Bagi objektif, terdapat beberapa objektif yang telah dibincangkan bertujuan untuk memperolehi maklumat penting bagi kajian ini. Objektif yang dibincangkan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah mengenal pasti program bagi membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat tempatan. Program yang kami bincangkan adalah sebagai suatu kaedah bagi memastikan bahwa masyarakat terdedah kepada banyak peluang pekerjaan. Yang kedua adalah untuk menyediakan satu pelan hala tuju pembangunan industri kreatif untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Objektif ini juga berharap dapat menyediakan suatu pelan pembangunan untuk industri kreatif di tanah air kita agar dapat memajukan lagi pertumbuhan ekonomi. Objektif seterusnya adalah untuk melonjakkan ekonomi dan sosial budaya sesebuah negara. Elemen-elemen tersebut mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai platform untuk mencukir, mempertengahkan bakat serta meningkatkan kepakaran dan kreatif dalam industri kreatif. Bukan itu saja, elemen ini juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai asli industri kreatif bagi memperluaskan pasaran tempatan dan antarabangsa. Secara kesimpulannya,
Dengan adanya program yang bersesuaian yang dianjurkan, niscaya pertumbuhan ekonomi negara kita akan dapat melonjak ke paras yang lebih baik. Justru, industri kreatif ini mampu merancangkan kegiatan ekonomi negara dan dapat mewujudkan peluang pekerjaan sekaligus dapat memperbaiki mutu kualiti kehidupan masyarakat. Amanat penting bagi pihak berkuasa untuk memperkasakan industri ini secara bersepadu dan terancang kerana negara kita mampu melangkah jauh ke harapan lebih-lebih lagi apabila masyarakat semua berbilang bakat serta kreativiti. Terima kasih.